Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar tingkatan 1. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada bab 8 iaitu tajuknya ialah penduduk di Malaysia. Okey. Jadi kita tengok apakah yang terkandung dalam topik ini berkaitan dengan penduduk di Malaysia. Memandangkan kita adalah rakyat Malaysia, jadi kita kena tahu berkaitan dengan taburan penduduk di Malaysia. Okey. Jadi kita tengok yang pertama, taburan penduduk di Malaysia terbahagi kepada beberapa jenis. Okey, yang pertama ialah kawasan berpenduduk padat. Okey, ini yang pertama. Okey, kalau tengok berpenduduk padat, dia mesti ada dia punya ciri dia ialah kawasannya rata dan subur serta sesuai untuk pelbagai kegiatan seperti pertanian, perindustrian, perniagaan dan pelombongan. Okay. Kesimpulannya, semakin banyak kegiatan ekonomi yang boleh dijalankan di kawasan tersebut, semakin ramailah orang duduk. Jadi, ia dikategorikan sebagai kawasan berpenduduk padat. Ini antara negara yang berpenduduk padat. Okey. Okey. Contohnya Kuala Lumpur. Kan Kuala Lumpur kan ramai orang. Okey, kalau pergi Kuala Lumpur dah tahu dah macam mana bandar dia, pesat apa semua. Okey, disebabkan oleh ada pelbagai kegiatan ekonomi, disebabkan itulah penduduk di situ, kawasan dia adalah padat. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, ini adalah contoh di Semenanjung. Okay, kita tengok lepas ni apakah dia punya petunjuk untuk setiap warna ni, merah, kuning dan coklat. Okey, yang kedua, kawasan berpenduduk sederhana. Okey, kalau kita tengok kat sini, banyak tumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai dan bandar kecil. Okey, itu sederhana. Ni ada kawasan yang diberi, okey, Tumpat Kelantan, Terengganu, Felda Tunku Sabah. Okey, kawasan berpenduduk jarang. Ni memang maksudnya orang yang terlalu sedikit duduk di kawasan tersebut. Okey, biasanya berhutan tebal dan kawasan tanah tinggi. Jadi, kalau yang berhutan tebal, mungkin kegiatan ekonomi kurang, jadi tak ramai yang duduk kat situ. Pekerjaan pun terhad. Sama juga dengan kawasan tanah tinggi. Bergunung ganang, pedalaman. Ni contoh kawasan dia. Tasik Banding Perak, Kuala Tahan Pahang, Kapit Sarawak. Ni kawasan, boleh kata kawasan yang hutan tebal. Okey. So, ni formula untuk kepadatan penduduk. Boleh kira macam mana nak kira kepadatan penduduk. Contohnya, kalau Malaysia, jumlah penduduk kat Malaysia berapa, bahagi dengan keluasan di Malaysia berapa, baru kita dapat jumlah kepadatan penduduk. Okey, yang ni Sabah Sarawak. Okey, yang tadi Semenanjung yang di sini tadi. Okey, jadi label dia. Okey, kalau padat bertanda merah, sederhana bertanda warna macam perang tu, coklat, dan kuning ialah yang jarang. Okey, jarang ni dengan kata lain mungkin kawasan yang hutan tebal, okey, Bukit Bukar, Gunung Ganang, okey. Jadi yang bertanda ni ibu negeri, putih-putih tu sepadan antarabangsa, okey. Kena tahu setiap satu di situ. Okey, sebenarnya faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia. Apa faktor yang mempengaruhi kawasan tu ramai atau sikit ataupun sederhana? Okey, pertama ialah tanah pamah. Okey, kalau tanah pamah mungkin banyak kawasan yang boleh dijadikan sebagai kawasan untuk kegiatan ekonomi, jadi makin padatlah kawasan tersebut. Okey, sebenarnya tanah tinggi juga kurang menjadi tumpuan penduduk. Okey, kawasan tanah tinggi mungkin kadang tak banyak kegiatan ekonomi, mungkin kurang selamat, mungkin boleh berlaku tanah runtuh, macam-macam lah, jadi kurang di situ. Okey, ataupun mungkin darjah ketersampaian, maksudnya nak pergi kat situ mungkin jalan tak banyak. Okey, faktor fizikal. Faktor fizikal. Okey, kalau kawasan yang mungkin kawasan laut ataupun kawasan yang banyak air, mungkin mempengaruhi juga kepadatan penduduk. Mungkin kurang, mungkin ramai, mungkin jadi kawasan pelancongan. Itu bergantung. Itu faktor fizikal. Sebenarnya kita pergi pada faktor ekonomi. Kadang-kadang disebabkan ramainya orang di situ disebabkan oleh faktor ekonomi. Contohnya ada kegiatan pertanian, ada kegiatan perikanan, ada kegiatan pelombongan, ada kegiatan perindustrian. Kadang-kadang kawasan tersebut, contohnya kalau dekat KL, kawasan perindustrian ada
Okey, lebih kepada perindustrian. Jadi kawasan tu bertumpu memang ramai orang. Okey, dia bagi contoh Shah Alam. Okey, kawasan-kawasan yang perindustrian. Sebenarnya faktor sosial. Okey, infrastruktur ni lebih kepada kemudahan. Okey, banyak kemudahan air, elektrik. Okey, kalau kawasan yang tak ada air, tak ada elektrik, orang pun tak ramai nak duduk. Okey, sebab bergelap lah kalau tak ada elektrik. Okey, seterusnya faktor sosial, pendidikan. Kat situ ada universiti, ada banyak sekolah. Jadi, kawasan tu juga menjadi faktor orang nak duduk. Okey. Okey, seterusnya yang keempat, dasar kerajaan ataupun governance. Okey. Okey, contoh dasar kerajaan, dia nak buka bandar baru. Okey, kalau ada bandar baru, contoh kat sini Putrajaya dia bagi contoh. Jadi makin ramai orang nak duduk kat situ. Okey, sebab pembukaan bandar baru. Seterusnya penguatan hutan simpan dan taman negara. Okey. Okey, ni antara ni juga sama ada semakin kurang ataupun ramai orang duduk kawasan hutan. Sebab dia dah watakkan hutan simpan dan taman negara, mungkin kawasan tu berpenduduk jarang lah. Sebabnya tak banyak kegiatan ekonomi boleh buat sebab dia kawasan hutan. Seterusnya tanah rancangan, contohnya Felda. Okey, tanah rancangan Felda buka. Kerajaan buka, contohnya Felda, jadi mungkin ramai orang yang duduk kat situ. Okey, contoh Kampung Sertik, okey, dekat Felda Sahabat Sabah. Banyaklah Felda. Contohnya cikgu duduk kawasan Felda Lepah Hilir 1 di Gambang, Kuantan. Okey. Samalah banyaklah Felda Chini, Felda Tersang, banyak Felda. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk topik berkaitan dengan penduduk di Malaysia, taburan penduduk di Malaysia. Macam biasa, awak tulis tajuk bab 8, taburan penduduk di Malaysia. Okey, lepas tulis tajuk tu, tulis imbas kembali. Seterusnya salin nota. Terpulang nota awak nak buat macam mana, tapi ikut saja yang macam ni. Sama ada tak nak buat bentuk macam ni, nak buat bentuk ke bawah, terpulang. Jadi nota awak tu kemas. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Next class kita sambung kepada bab 9. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.